Dan satu lagi saya nak buat ada permintaan untuk kita buat cara-cara tanam uri. Uri anak saya tu tak tanam lagi. Jadi kita buat tutorial cara-cara tanam uri. Ya Allah, macam susah sangat bunyi tutorial tu. Tanam uri lah, kita kata tanam uri. Sebenarnya kalau ikut hadis, tak ada hadis satu pun yang suruh kita tanam uri. Tak ada walaupun satu hadis. Tidak ada ayat-ayat Quran yang sebutkan berkaitan tentang tanam uri. Bahkan kalau tak ditanam pun tidak bermasalah. Ada orang derma uri kan? Iyalah. Kat hospital lah kan, usaha swasta kan. Sebab kajian moden dapati ada beberapa penyakit yang boleh disembuhkan menggunakan uri. Menggunakan uri. Uri semati lah. Saya baca satu fatwa daripada Ibn Usaimin rahimahullah. Ibn Usaimin kata kalau nak derma ataupun nak jual uri, boleh sekiranya untuk tujuan perubatan, tetapi mestilah jelas bahawa dia dapat memberikan kesembuhan. Macam tu. Kalau tak jelas memberikan kesembuhan, tak bolehlah didermakan tu. Just dia tanam saja. Tapi kalau tak boleh tanam, mungkin ada beberapa sebab tak boleh nak tanam, hang bakar saja. Boleh bakar uri tu. Sama ada tanam ataupun bakar. Tapi tanam tu pun tak wajib. Yustahabbu ala jumhur. Majoriti ulama mengharuskan, tak wajib, mengharuskan untuk tanam uri. Kerana sebagai memberikan kemuliaan kepada lebihan anggota tubuh manusia. Macam tu. Dia sama hukum. Dia sama hukum dengan tanam kuku. Sama juga hukum dia dengan tanam rambut. Sama juga hukum dia dengan tanam belalai. Sunat tu kan? Belalai lah kita panggil kan? Belalai tu. Tanam tu. Itu semua sama hukum dia. Iaitu tak wajib untuk ditanam, tetapi digalakkan untuk tanam. Sebab apa digalakkan untuk tanam? Sebab menghormati manusia. Walaqad karamna bani Adam. Allah Ta'ala sebutkan, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Yang tu. Jadi ditanamlah uri tu. Tapi tak adalah cara yang pelik-pelik tu. Kan orang hari ni kan berbalut-balut lah kan. Tanam uri tak berbalut boleh ke ustaz? Boleh. Tanam uri dengan plastik pun boleh. Bahkan kalaulah contoh tempat tu tak ada gangguan binatang. Sebab apa kita tanam uri sebenarnya? Sebab itu adalah kaedah yang paling selamat untuk menjauhkan binatang daripada makan. Yang tu je lah. Cara paling mudah untuk menghapuskan. Sebab tu kita tanam. Tanam ni dengan tujuan dia dimakan Dia dimakan tanah. Dia dimakan dalam tanah. Dia tak mengganggu orang. Sebab uri kan ada darah. Darah kat uri tu hang buang macam mana pun tak hilang semua. Memang tak hilang semua. Memang akan ada darah lagi. Cuma bau darah tu boleh dikawal. Dengan cara kita tanam dia. Tanam dalam sikit lah dan 2 kaki lebih kan. Dia tanam. Tapi tak perlulah kalau nak balut ke apa semua. Nak balut boleh. Tak masalah. Balut tak masalah. Tapi tak perlu ada ritual. Bukan tak perlu. Jangan ada ritual. Mesti cari kain putih. Balut tu pula mesti balut macam kafan mayat. Jangan. Sebab itu semua mengundang khurafat. Pi pula tambah paku, tambah pensel. Sebab apa tambah paku? Saya duk baca tu, orang dulu kata, kalau tambah paku, nanti dia dapat menjauhkan diri daripada syaitan.
Kiranya hantu-hantu nak pergi situ nampak paku dia lari. Apa jenis teruk sangat hantu-hantu ni takut dengan paku. Kemudian kalau letak pensel lagi pandai. Budak tu nanti akan jadi pandai. Kalau letak pensel pandai, buh laptop lah, iPad dah ada 2-3 biji, buh biji dalam tu. Betul tak? Sangat tak betul. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada orang, daripada binatang. Jadi kita korek, kita basuh. Kalau ada orang dia pergi bubur asam, bukan asam keping, asam apa ni? Asam Jawa. Asam Jawa dengan garam. Asam Jawa dengan garam, tujuan asam Jawa dengan garam tu adalah untuk menghilangkan bau darah dan bau hanyir. Macam tu jugalah awak masak masak apa tu? Masak ikan sungai, bukan ikan sungai, ikan tasik tau. Ikan tasik tu ataupun ketam nipah. Ketam nipah yang dia belah tu. Jadi kita nak bagi hilang hanyir dia tu, kita bubuh asam glugok tu dengan bubuh garam. Sebab nak bagi hilang hanyir tu. Macam tu jugalah kita bubuh dekat uri tu. Tapi tak wajib pun. Tak wajib pun kalau kita tengok kawasan tu okey, tak ada apa-apa pun yang boleh nak attract apa semua. Bila kita basuhlah. Basuh, kemudian kita letak je kat dalam tu. Basuh tu pun tak perlu basuh sungguh-sungguh pun. Basuh ala kadar je. Basuh ala kadar. Sebab apa? Sebab dalam hukum tadi, hukum untuk tanam tadi, dia termasuk hukum tanam uri, tanam belalai sunat tu, tanam kuku, bahkan tanam darah. Tanam darah ni sabit dalam hadis Nabi. Tanam darah ni sabit dalam hadis Nabi. Nabi suruh sahabat dia pergi tanam darah dia. Jadi kalau uri kita tu, uri tu darah. Uri tu darah. Jadi bila kita tanam darah. Ini tempat pelupusan darah tu. Kalau kita bubuh kat ayak pun tak ada masalah. Bubuh ayak tu bagi bersih. Tapi tak perlu bersih habis lah. Darah-darah yang ada kat situ, kita tanam. Sebab dia termasuk dalam satu hukum.